Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Tadrib Atraful Hadith jilid yang pertama, dan kita sampai pada muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه ذلك فليقول الحمد لله على كل حال. صدق رسول الكريم رواه البيهقي عن أبي هريرة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakala meminta seseorang kamu akan Tuhannya sesuatu permintaan, maka tahu ia bahawa doanya itu sudah makbul, barang yang diminta sudah dapat. Hendaklah ia berkata, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala pujian-pujian itu bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebajikan. Dan jika diketahui bahawa doanya itu tak makbul, yang diminta belum dapat, hendaklah ia berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji-pujian itu bagi Allah jua atas apa-apa hal pun. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Faqala musannif, kata pengarang, wa nafa'na bil ulumihi fid dharain. Amin. Kata pengarang, di atas kurniaan Tuhan Jalla wa Azza wa Jal atau keadilannya, wajib kita syukurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ala ahadukum rabbahu, apabila salah seorang kamu meminta kepada Tuhannya, memohon satu permintaan kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jal, mas'alatan, akan sesuatu perkara, fata'arrafal ijabah, maka dia mengetahui bahawa permintaan itu termakbul, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Bermula segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya akan kesempurnaan perkara kebajikan. Ayah yang saya hormati, hadis ini merujuk kepada kita bahawa apabila kita memohon sesuatu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah apa yang kita hajatkan, segala permintaan, sama ada ianya mustahil bagi kita ataupun ianya memungkinkan untuk kita dapat, maka sudah tentulah kita memohon kepada Allah. Dalam hadis yang lain, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu nak memohon satu permohonan, apabila kamu nak minta satu permintaan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah jualah kita memohon supaya dikabulkan apa jua segala permintaan, sama ada ianya mustahil ataupun tidak mustahil. Tak mustahil bagi kita, tapi kita pohon. Mudah-mudahan perkara yang mustahil itu Allah kabulkan permintaan.
Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat memakbulkan segala permintaan yang dipohon oleh hamba dia. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah, mintalah kepadaku, nescaya ku kabulkan. Ku terima apa yang kamu minta. Maka dengan syarat kita pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama bahas bagaimana cara untuk kita pohon meminta sesuatu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui apa? Sudah tentulah dijawab dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, pohonlah, mintalah kepada Allah dengan penuh kesabaran dan mendirikan salat. Nak pohon sesuatu permintaan, nak meminta sesuatu hajat, maka dengan kita melalui salat. Selesai kita salat, pohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa jua yang kita hajatkan. Tak, sama ada solat fardu, selepas habis solat fardu kita doa sama-sama secara berjemaah, ataupun solat bersendirian. Sebagai contoh, solat sunat sebelum tahiyat akhir kita sujud yang terakhir sebelum tahiyat akhir tu kita boleh berdoa dalam sujud tersebut. Ada tu kalau solat sendirian lah. Tapi kalau solat berjemaah kita doa sama-sama, doa secara berjemaah. Maka setelah kita menunaikan salat, pohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga melalui ayat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah kami sembah, hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka melalui ayat itu Dr. Muhammad Fadil Abbas dalam kitabnya yang terkenal I'jazul Quran membahaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak sebut Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud? Kerana kata Dr. Muhammad Fadil Abbas rahimahullah, kerana ayat Iyyaka na'bud, hanya Engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, bermaksud kalau kita nak meminta sesuatu pertolongan, permintaan, maka kita kena na'bud dulu. Kita kena sembah Allah Ta'ala dahulu, barulah nasta'in. Nah, itu sebab ayat tersebut didahulukan dengan na'budu, sembah Allah Ta'ala dahulu dengan melalui salat. Lepas tu baru kita nasta'in, baru kita minta apa yang kita hajatkan. Maka kepada Allah jualah tempat sebaik-baik untuk kita memohon pertolongan, permintaan apa yang kita nak. Kemudian fata'arrafal ijabah, hamba itu tahu bahawa doa yang dia minta itu Allah Ta'ala terima. Dia doa selama ni dan dia perasan doa dia selama ni Allah Ta'ala makbul. Allah Ta'ala terima, perkenankan doa dia. Maka hendaklah dia berkata, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ayah-ayah yang saya hormati, kalimah ini kita baca tak kala mana kita sujud syukur. Yang di mana kita bila kita sujud syukur, bacaan yang ada dalam sujud syukur itu adalah melalui ayat hadis ini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Yang kita baca ketika kita sujud syukur. Sujud syukur dilakukan pada bila-bila masa. Bila-bila masa, asalkan tempat tersebut bersihlah, suci. Tak, kita boleh sujud syukur. Maka ulama dia bahas berkenaan dengan sujud syukur ni adalah afdal dalam keadaan kita berwuduk,
menghadap ke arah kiblat. Itu afdalnya. Tak, tapi bila mana kita dapat berita gembira, tak, pada waktu itu kita boleh mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya secara terus, langsung sujud syukur. Tak perlu untuk kita menghadap arah kiblat ataupun dalam keadaan kita berwuduk. Nak terus sujud kat situ pun boleh, asalkan tempat tu bersih lah, kan? Maksudnya bila kita dapat berita yang menggembirakan, pada waktu itu terus kita sujud syukur, mubasyarah. Ataupun kita nak sujud syukur kemudiannya, kita nak ambil wuduk, kita nak sembahyang dulu, lepas habis semua doa, kita buat sujud syukur pun boleh juga, itu adalah afdal. Tak, itulah maksudnya. Jadi bacaan yang ada dalam sujud syukur tu apa yang kita nak baca, antaranya inilah yang Nabi ajarkan, dan ini adalah hadis yang sahih yang kita boleh amalkan. Kalau mana kita sujud syukur, bacaannya ialah alhamdulillahilladzi tatimmu alaihi as-salihat. Bermula segala puji bagi Allah. Alhamdu tu, alif lam tu diterjemah dengan alif lam ta'rif, ataupun diterjemahkan sebagai bermula. Bila mana dalam satu ayat dalam bahasa Arab, dalam satu ayat yang dimulakan dengan alif lam di hadapannya, maka terjemahannya ialah bermula. Macam alhamdulillahirabbil alamin tu, dimulakan dengan alif lam, seperti ad-duha, bermula waktu duha. Waw di depan tu waw qasam, waw sumpah. Demi sesungguhnya bermula waktu duha. Wal fajr, demi sesungguhnya bermulanya waktu fajar. Jadi alif lam di depan itu menunjukkan bahawa maksud kalau nak diterjemah adalah bermulanya. Jadi terjemah dia macam tu. Bukan maksud segala puji tu, segala puji bagi Allah tu, tak betul maksud dia. Yang lebih tepat lagi bila kita terjemah alhamdulillah tu bermula segala puji lillahi, lam tu lam li ta'lil, yang bermaksud untuk ataupun bagi, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu lillah, li depan tu namanya lam li ta'lil, yang bermaksud bagi ataupun untuk. Kan kita terjemah segala puji bagi Allah. Bagi tu main mana? Li di depan. Tu namanya lam li ta'lil, yang bermaksud khusus. Kerana pujian itu kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah layak selayaknya untuk dipuji. Tak. Baik. Ayah yang saya hormati, makhluk tak layak untuk meminta puji. Kita tak layak untuk minta puji. Tapi kalau orang yang puji, bukan kita minta. Tak, orang tu puji kita. Puji ni sama ada depan kita ataupun belakang kita. Tak, sama ada dia puji ikut depan ataupun puji ikut belakang. Ikut belakang mana kita tak tahulah dia puji. Tapi kalau puji ikut depan, hang ni handsome lah, hang ni kacak lah, hang ni kemah lah, kan? Itu makna dia puji depan. Itu. Jadi dia puji tanpa kita meminta, tak minta pun untuk dipuji, kerana kita tak layak untuk dipuji. Tapi dia puji kita, maka tu tak jadi masalah. Yang jadi masalah minta dipuji. Tu tak boleh. Kita kata tolonglah puji saya dah buat macam-macam lah, kan? Minta puji pula, tak boleh tu. Kerana kita makhluk tak layak untuk dipuji. Kan kita dah masuk dalam kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin Ibn Muhammad Al-Fatani, yang di mana pujian itu ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian puji yang kita dah tahu sebelum daripada ini. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Yang kedua puji qadim bagi hadis. Yang ketiga puji hadis bagi hadis. Yang keempat puji hadis bagi qadim. Ada 4 bahagian puji. Puji qadim bagi qadim, iaitu Allah Ta'ala puji akan zat dia. Allah Ta'ala puji zat. Maksud senang faham, Allah puji diri sendiri.
Allah puji pada zat maksud yang mulia, dan selayaknya dia memuji pada zat dia. Puji sendiri, Allah puji pada zat, Allah puji dirinya. Tak, Allah puji pada zatnya, maka membawa maksud yang mulia. Tapi kita makhluk puji sendiri membawa maksud yang hina. Kita tak boleh minta untuk dipuji. Tak boleh. Ataupun kita puji diri kita sendiri, tak pun tak boleh. Itu yang pertama, puji qadim. Bagi hadis, Allah Ta'ala puji hamba dia yang beriman, yang amal saleh, para wali-wali Allah, para ulama. Kan dalam Quran banyak Allah Ta'ala puji para al-anbiya, Allah Ta'ala puji para rasul, Allah Ta'ala puji alim ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba daripada kalangan hamba-Ku yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji para wali. Ala inna awliyallah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah Ta'ala puji para wali. Allah Ta'ala puji orang-orang yang beriman. Itu puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi hadis, iaitu makhluk puji sama makhluk. Kan kita nampak kucing tu comel, kita kata comel lah kucing ni. Kan gebu lah kucing ni. Mana kita puji dia. Itu puji makhluk bagi makhluk. Kiyah ada, kita puji sesama, kita puji pada manusia, boleh. Tak. Tapi kalau minta dan puji sendiri, tu tak boleh. Tak. Yang keempat, puji hadis bagi qadim, iaitu makhluk puji Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat sesuatu nikmat, apabila doa kita dimakbulkan oleh Allah, maka kita pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita pujilah bagi Allah. Ada, itulah selayaknya untuk kita puji, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man abta'a anhu dhalik, sekiranya kalau dia minta doa, abta'a asal daripada perkataan batik. Batik ni maksudnya lambat, perlahan. Dia doa lambat perkenan. Tak, tunggu lama tak berkenan lagi. Ayah-ayah yang saya hormati, bila kita berdoa kepada Allah, kita refresh balik. Kita dah sebut dah sebelum ni. Bila kita minta kepada Allah, Allah jawab doa kita dengan 3. Ada? Allah jawab doa kita dengan 3 jawapan. Yang pertama, bila kita berdoa pada dia, ya aku makbul. Tak? Bila kita minta sesuatu, Allah kata ya aku makbul. Terus mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya secara langsung. Terus Allah Ta'ala makbul. Ada doa yang terus Allah Ta'ala terima, mubasyarah. Tak, antaranya apa? Doa ayah, mak yang mendoakan anak dia. Tak, ibu dan ayah yang mendoakan anak dia, mubasyarah Allah Ta'ala terima. Tak, terutamanya ibu lah. Ibu bila mana dia doa dekat anak, mubasyarah Allah Ta'ala terima. Kita doa dekat anak kita, Allah Ta'ala terus terima. Ada, tanpa laisa bainalahul hijab, tidak ada di antara baginya hijab. Tak ada halangan yang menghalang. Kalau kita doa dekat anak ni, Allah Ta'ala terus terima. Sebab itulah kita doalah yang terbaik untuk anak kita. Ada? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala jawab, nanti aku akan makbul. Tak, nanti aku akan makbul. Yang kedua, maksudnya bila kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala terima doa itu, tapi belum masa dia. Tak, belum masa dia. Berpuluh tahun kita doa, tapi belum lagi Allah Ta'ala terima. Belum lagi, bukan terima, maksud belum lagi diperkenankan. Diterimalah. Tak, tapi janganlah kita putus asa. Terus dan terus untuk kita berdoa, walaupun berpuluh tahun kita doa benda yang sama. Tak, tu doa terus sampai satu masa Allah Ta'ala terima doa yang berpuluh tahun kita doa selama ni. Kita akan terasa
betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala terima doa kita pada waktu itu. Itu hikmah dia. Anak, kita doa selama ni lama dah nak pergi haji. Tak, lama sangat kita doa. Tak, akhir sekali tahun tu nama kita naik. Kan, Tabu Haji telefon kata nama naik. Kita punya seronok tak tahu nak kata. Waktu tu kita rasa lagu mana? Selama berpuluh tahun kita doa nak pergi haji ni. Tak. Tapi pada tahun itu Allah Ta'ala izinkan kita ni nak jadi tetamu dia. Allah Ta'ala terima doa waktu tu. Dan kita dipanggil, nama kita naik. Kita rasa lagu mana? Oh, seronok tak tahu nak kata. Kan? Dia punya seronok tu, dia akan rasa nikmat selama yang dia berdoa tu. Tak, kalau tak teriak lagi waktu tu tak tahu lah. Confirm teriak lah. Kan, nama berpuluh tahun doa nak pergi haji ni, Allah Ta'ala terima. Saya lagi lah duk tengok 2325. Kan tengok dalam Tabu Haji punya application tu, buka 2300. Tu dia saya kata 2300 ni baru 2023. Duk ada 300 tahun lagi. Tak tahulah hidup ke tak lagi. tu. Kan, duk tengok hatu ke tak tahulah, duk geleng kepala. Kan, tu cerita dah. Mana nak tahu? Tu tahun depan. Kan? Itulah maksudnya. Tak, Allah Ta'ala terima bila masa dia. Bila Allah Ta'ala terima, waktu tu kita akan rasa betapa manisnya selama yang kita doa sebelum ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita berdoa, Allah kata apa? Belum, nanti aku makbul. Itu belum yang kedua. Yang ketiga, bukan aku bagi yang lain. Itu yang ketiga. Dan yang pertama, ya aku makbul. Yang kedua, belum, nanti aku makbul. Yang ketiga, bukan aku bagi yang lain. Itu yang ketiga. Kadang kita doa satu doa, tapi kita tak dapat yang tu. Allah bagi yang lain. Yang lain itu jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita doa selama ni kita duk minta hak tu tapi belum makbul lagi. Tapi Allah bagi benda yang lain. Dan yang lain itu adalah jauh lebih yang kita minta, jauh lebih baik daripada apa yang kita minta selama ni. Tak, itulah maksudnya. Antaranya apa? Antaranya mesti dalam doa kita dah minta sesuatu, tapi belum lagi Allah Ta'ala terima. Allah bagi yang lain. Apa dia? Nikmat kesihatan, nikmat kehidupan, Masya Allah. Itu hak yang paling kita rasa syukur sangat. Alhamdulillah. Tak, kita rasa syukur sangat. Saya boleh tengok ayah-ayah saya datang sihat walafiat, itu pun dah kira Alhamdulillah. Kan, ada daripada kalangan kita dah baris, tak boleh nak berjalan dan sebagainya. Tapi bila mana Allah bagi masih lagi kesempatan yang paling kuat, yang paling besar sekali kepada kita, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tak nampak nikmat kesihatan dan nikmat hidup tu. Kita duk nampak doa yang kita minta apa, tapi Allah bagi hak tu, itu yang kita kadang tak perasan. Kan Nabi sebut ni'matani maghbunun kathirun fiha minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia lupa. Ada dua nikmat yang sering manusia lalai, yang tak ingat pada dia. Apa dia? As-sihah wal faragh. Nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Tak, kadang kita tak perasan hak ni. Tak, itulah maksudnya. Jadi Allah Ta'ala berikan segala-galanya buat kita. Takdir kata, selama mana kita minta doa pada Allah belum lagi diterima, belum lagi makbul doa kita, maka hendaklah kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Pun sama kita baca ketika mana dalam sujud kita. Sujud syukur tu, bila kita sujud syukur, Allahu Akbar, kita sujud syukur, kita bacalah alhamdulillahilladzi tatimu ni'mat alladzi bi ni'matihi tatimu alaihi salihat.
Tak, lepas tu kita baca pula alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Satu kita baca ada doa yang Allah Ta'ala terima. Satu lagi kita baca ada doa yang belum lagi terima. Baca dua-dua dalam sujud syukur kita. Tu. Jadi hak tatimu alaihi salihat tu pun kita baca, ala kulli hal pun kita baca. Ada tu. Jadi sujud syukur ni boleh buat bila-bila masa. Nak habis sembahyang sunat ke apa, lepas habis doa, lepas tu nak sujud syukur kan. Lepas sujud syukur, duduk tahiyat akhir, bagi salam, dah selesai. Cara dia gitu lah. Dan ataupun kita sujud syukur, betul selesai pun boleh juga. Jadi sujud syukur ni dia tak ada syarat yang terikat dengan dia. Cuma dia kira afdal menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk. Kemudian kita sujud, pastikan tempat itu bersih, itu confirm, itu syarat dia lah. Kemudian duduk tahiyat akhir ataupun duduk antara dua sujud pun boleh, bagi salam, selesai. Itu cara kita sujud syukur, kerana kita dapat segala-galanya. Kalaupun kita tak dapat apa lagi yang lain, tetapi nikmat kehidupan ni pun dah alhamdulillah besar dah nikmat, pun kita kena sujud syukur juga. Sujud syukur, bacalah yang Nabi ajak ni, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Satu lagi, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Itu dua tu. Itu. Maka kata pengarang, di atas kurniaan Tuhan Azza wa Jal atau keadilannya, wajib kita syukur. Apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka hendaklah kita syukur terhadap nikmatnya. Hadis yang seterusnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sarwatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Sadaqa Rasulul Karim, ruwahu ad-Diya an Abi Umamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila merasai engkau sepenuh-penuh kesukaan di hati engkau oleh kebajikan, dan merasai kedukaan oleh sebab kejahatan engkau, maka adalah engkau itu mukmin yang sempurna. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Diya daripada Abi Umamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sarwatka hasanatuka, apabila kamu merasai di hati engkau dengan sepenuh kesukaan oleh segala kebajikan, kebaikan, wasa'atka sayyi'atuka, dan engkau merasai kedukaan oleh sebab kejahatan, fa anta mu'min, maka ketahuilah engkau adalah mukmin yang sempurna. Hadis ini, ibu dan ayah yang saya hormati, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita, bila kita buat sesuatu perkara baik, kita rasa seronok dengan kebaikan yang kita buat. Apabila sesuatu perkara jahat yang terlintas, kita rasa tak suka, kita rasa berduka cita, sedih dengan perkara jahat itu berlaku, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta mu'min, maka ketahuilah itu kamu adalah mukmin yang sempurna. Ayah-ayah yang saya hormati, selama kita buat ibadat yang diwajibkan ke atas kita, termasuklah amalan sunat yang lain, dan perkara tersebut menghiburkan, kita rasa seronok, kita rasa tenang, maka ketahuilah itu adalah tanda kepada seorang mukmin. Kalau dia kata, kenapalah nak kena solat pula ni, kenapalah nak bangkit subuh pagi-pagi kan, pukul 5 pagi nak kena bangkit, nak kena pergi sembahyang, ambil wuduk sejuk-sejuk, tidak lagi bagus. Kalau itulah yang dia maksudkan. Tak.
Kalau itu yang dia maksudkan, bukanlah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia rasa duka cita dalam melakukan kebaikan. Bila mana masjid umumkan, insya-Allah malam ni kita akan buat qiyamul lail. Yang kemudian ada pula nak qiyamul lail buat apa dia kata? Tak payahlah qiyamul lail ni, mengarut je. Kan? Kalau itulah yang dia maksudkan, maka dia bukanlah apa yang Nabi sebut. Kerana perkara baik, dia nampak perkara tersebut adalah duka cita bagi dia, perkara yang tidak menyeronokkan. Tak. Sedangkan orang buat baik, kita kena rasa seronok. Alhamdulillah. Ya yang saya hormati, tak. Kadang kita tengok anak-anak muda kan, umur macam saya, tak, mula main masjid semayang, tak, main mengaji sekali, baca Quran, kita rasa seronok tak generasi baru buat lagu tu. Kita rasa seronok. Tak, kerana generasi yang baru macam kami ni, alhamdulillah, tak, mula nak menjinak ke masjid, datang masjid, tak, meninggalkan perkara-perkara yang lain. Tak, gitu. Jadi kita rasa seronok dengan perkara tersebut. Kenapa? Kita nampak kebaikan, kita nampak orang lain buat baik, kita rasa seronok. Kita buat baik pun kita rasa seronok. Bila mana satu orang buat benda yang tak baik, benda jahat, kita rasa duka cita, kita rasa sedih, kita rasa menyesal. Tak, dengan perbuatan jahat yang dilakukan tu, maka ketahuilah, tak, itu adalah tanda kepada seorang yang beriman. Tapi kalau dia buat jahat tak rasa apa, rasa mungkin je kan, tak ada rasa apa pun, rasa nak buat lagi dah. Tu masalah tu, bermasalah lah kan. Lepas tu buat jahat ni dah tentulah dia rasa tak tenang. Ayah-ayah yang saya hormati, pernah tak juga diceritakan pada kita, tak, satu orang yang tak pernah buat jahat, satu orang yang tak pernah buat jahat, sekali bila dia nak buat jahat, mengeletak tubuh badan ni, pasal tak pernah buat jahat. Sekali bila nak buat jahat ni, buat benda tak baik ni, mengeletak. Dia mai semacam rasa perasaan yang tak enak. Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu tak baik, dia tak pernah buat benda tak baik tu. Tapi bila kali pertama dia nak buat, dia akan rasa gemetar, dia akan rasa takut, dia akan rasa menyesal. Tak. Terus dia tinggalkan perkara jahat, maka ketahuilah iman dia menang, mengalahkan nafsunya. Tapi dalam masa tempoh, dalam dia nak buat jahat tu, dia rasa takut. Kemudian dia kata, tak apalah, try lah kali pertama, lepas ni tak buat dah. Tu masalah tu kan. Dia nak kira main cuba tu, kira masalah lah. Tapi dia tak pernah buat jahat, dia nak buat jahat tak boleh. Dia main rasa perasaan gemetar, rasa takut, lagu mana tu kan. Jadi ketahuilah, itu adalah keimanannya yang telah mengatasi nafsunya. Tak, kerana daripada kita ni ada iman yang terkadang bila kita nak buat satu benda tak baik tu, dia mula fikir, dia mula rasa menyesal, dia mula rasa tak elok benda ni, baik-baik ku tinggal. Maka ketahuilah iman kita lebih kuat. Nah, itulah yang dimaksudkan melalui hadis ini. Nah, kalau kita rasa seronok dengan amal kebaikan dan kita rasa duka terhadap perkara jahat, maka ketahuilah itu adalah tanda mukmin yang sempurna. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Diya daripada Abi Umamah. Hadis yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat mukmin yang sempurna. Kita tanda situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.